Diabetes atau kencing manis merupakan penyakit yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita. Diabetes merupakan keadaan di mana terdapat glukos di dalam air kencing. Ini disebabkan oleh gula dalam darah yang tidak dapat dicernakan oleh badan disebabkan kekurangan penghasilan insulin. Kurangnya keberkesanan insulin atau kedua-duanya sekali. Jumlah pengidap diabetes sentiasa bertambah saban tahun. Berdasarkan laporan laman portal MyHealth, Malaysia telah dikelaskan sebagai negara tertinggi di Asia bagi pengidap kencing manis dan kedua tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan daripada Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, peratusan pesakit diabetes di Malaysia menunjukkan 1 dalam 5 individu dewasa berusia 18 tahun ke atas mengidap diabetes, iaitu sekitar 3.9 juta penduduk Malaysia. Malah jumlah ini dijangkakan akan meningkat kepada 7 juta orang menjelang tahun 2025. Diabetes juga merupakan penyakit yang boleh menyebabkan masalah lain termasuk kematian. Namun, pengidap kencing manis boleh mengambil langkah untuk mengawal atau mengurangkan risiko masalah sampingan. Antara kesan atau penyakit lain seperti sakit jantung, buta, jangkitan kuman, kehilangan anggota kaki atau tangan, kegagalan buah pinggang dan lain-lain. Oleh itu diingatkan bahawa pencegahan awal adalah lebih baik daripada mengubatnya. Itu dia laporan berkenaan dengan topik kita kencing manis yang kita akan bawakan hari ini. Kita boleh dapatkan penuh informasi hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. Kita nak perkenalkan Ketua Unit Penjagaan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan PPUM. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Liling. Apa khabar, Doktor? Ya, khabar baik, Fatih dengan Fiza. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Di awal tadi Doktor, kita dah kongsikan tentang laporan antara statistik purata rakyat Malaysia yang mengalami masalah diabetes ini dan juga jangkaan sehingga tahun 2025. Mungkin kalau boleh dikongsikan kepada penonton kita, ada yang dah biasa dengar tentang diabetes, ada yang memang dah ada masalah diabetes. Apa yang kita perlu tahu dan juga faham tentang masalah diabetes ini sebenarnya? Ya, pertama kali adalah diabetes bukan sekadar gula. Diabetes dia sangat ada 3 serangkai. Ada darah tinggi, ada masalah kolesterol tinggi dan sekarang kat Malaysia masalah obesiti. Kerana 1 dalam 2 orang dekat Malaysia ada masalah obesiti dan ini akan menyebabkan penyakit kencing manis. Kedua adalah diabetes boleh menyebabkan komplikasi lain. Ini termasuk sakit jantung. Kita pernah tengok pesakit sakit jantung masuk hospital, tak tahu ada kencing manis, tapi selagi dia dapat sakit jantung, bila kita test dekat hospital baru tahu sebenarnya kencing manis sudah ada. Inilah satu keadaan. Dan siapa yang berisiko, Doktor, untuk mengidap kencing manis ni? Ada. Sekarang biasanya kalau nak buat screening saringan, kita sarankan supaya orang umur 35 tahun dan ke atas, kalau ada family history, sejarah keluarga, yang ada adik-beradik ataupun ibu bapa ada kencing manis, ataupun you pernah ada kencing manis semasa mengandung, ataupun you ada masalah obesiti, darah tinggi, high cholesterol. Jadi you perlu screen untuk sama ada kandungan gula dalam darah adalah bermula tinggi. Bermula daripada 35 tahun tadi tu? Ya, umur 35. Dulu umur 40. Tapi sekarang kita tahu masalah kencing manis atau diabetes dan golongan muda adalah semakin meningkat. Inilah mengapa kita turunkan yang usia saringan. Bila kita cakap tentang faktor umur ni memainkan peranan, golongan-golongan muda juga berisiko. Mungkin ramai juga yang tak tahu ataupun ingin tahu selain daripada golongan-golongan yang mungkin ada sejarah keluarga dan sebagainya. Adakah kencing manis ini juga, Doktor, boleh dihidapi oleh golongan kanak-kanak kalau mereka tak menjaga dietnya? Boleh. Kencing manis ada beberapa jenis. Biasanya kanak-kanak adalah jenis yang pertama, di mana kelenjar pankreas dalam badan tidak boleh keluarkan insulin. Ini kita panggil kencing manis jenis yang pertama. Tapi sekarang kita semakin banyak tengok golongan kanak-kanak atau remaja ada jenis kedua, di mana dia lebih kepada obesiti,
fungsi kita panggil resistant, ada rintangan terhadap yang insulin dalam badan. Jadi ini adalah satu mixture sekarang. Okey. Doktor, kita bercakap tentang golongan-golongan yang berisiko untuk mendapatkan diabetes ini. Tapi apa yang kita ingin tahu pula, apakah kesan jangka masa panjang? Tadi doktor dah katakan ada kaitannya dengan sakit tiga serangkai ni. Tetapi kalau bagi individu yang mungkin dah mengalami masalah diabetes ini, apa antara simptom-simptom awal? Sebab kadang-kadang kita rasa tak adalah, rasa penat tu biasa. Bangun kencing kerap tu biasa. Tapi apa yang kita perlu tahu tentang simptom-simptom awal bagi penghidat kencing manis ini? Kalau gula dalam darah adalah tinggi, akan rasa kencing banyak macam Fiza cakap tu. Kencing banyak macam mana? Malam you tak boleh tidur berterusan 8 jam. Tapi you kena bangun tidur sekali, sekurang-kurang 2 kali untuk pergi tandas. Ini satu simptom. Kedua adalah jadi kurus. Ada banyak orang rasa saya tak ada buat apa-apa diet, tapi kurus juga suka hati. Tapi sekarang ini bukan. Jangan gembira. Itu bukan kurus yang baik lah. Ini bukan kurus yang baik. Tu. Jadi kena test. Okey. Itu antara simptom-simptomnya lah. Tapi kalau bercakap, tadi saya menarik, apa golongan ataupun kanak-kanak juga berpotensi untuk menghidap kencing manis. Tapi selain daripada keturunan, mungkin gaya hidup, gaya pemakanan kita, apa yang boleh mendorong kita untuk menghidap diabetes, doktor? Ini lifestyle sangat penting. Jadi macam mana? Kena physical activity, kena buat exercise. Exercise sekurang-kurangnya setengah jam tiap-tiap hari untuk 5 hari dalam 1 minggu. Kedua adalah kita kena ada healthy plate. Satu konsep healthy plate paling senang dari satu plate kosong. Setengah adalah yang vegetable, sayur-sayuran, fiber. Dan hanya satu suku adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bukan saja nasi. Kalau kuih tiaw, mi, bihun, roti, ini semua karbohidrat. Lepas tu lagi suku adalah protein. Itu tentang bagaimana kita mengamalkan gaya kehidupan yang sihat. Itu yang amat penting sekali, doktor, ya. Apatah lagi jika kita dah tahu kita memang ada diabetes, tapi yang paling penting sebelum kita kena penyakit tu, kita kena dah kawal diet seimbang kita. Kita bercakap tentang masalah ini, masalah yang mungkin ramai dihadapi oleh masyarakat Malaysia, dan kadang-kadang mereka rasa alah ni biasa je, masalah biasa, tanpa mereka mengetahui bahawa ada macam-macam lagi komplikasi yang mungkin boleh dihadapi oleh pesakit-pesakit diabetes ini dalam jangka masa yang panjang, doktor. Ini boleh komplikasi sakit jantung ataupun lemah jantung di mana kaki sentiasa bengkak. Ada juga yang masalah buah pinggang. Mata boleh dipengaruhi oleh kencing manis. Orang nak cakap saya pergi buat cermin mata, ini bukan. You perlu spesifik fundus kamera, kita tengok dalam punya mata ada perubahan. Janganlah sampai buta mata baru datang untuk cek. Dah terlambat, doktor. Ini sudah terlambat. Kita tak boleh tolong reverse tak. Ada banyak komplikasi-komplikasinya. Baiklah, doktor, kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita untuk kita bawa pemerhatian ini, kisah pengalaman, kisah benar seorang pesakit diabetes ini yang berusia 72 tahun dan bagaimana beliau melalui kehidupannya dan pengambilan ubat tu yang selepas ini kita nak kongsikan juga bersama dengan doktor. Kita saksikan. Gaya hidup dan pola pemakanan yang tidak sihat akan mengundang seseorang menghidap penyakit kencing manis. Penyakit ini mampu menjadi lebih teruk jika tidak mengawal cara pengambilan gula dalam pemakanan seharian dan rawatan yang bersesuaian sehingga perlu mengambil insulin. Begitu juga dengan kisah Wan Hafsah Muhammad Zain, 72 tahun yang mengidap penyakit kencing manis sejak 20 tahun lalu. Makcik kena kencing manis, makcik umur 55 tahun. Lepas tu taklah berat sangat masa mula-mula kena tu. Lama-lama tu makin lama makin naik lah kan. Apa dia tu. Habis periksa doktor kata makcik kena ambil insulin. Jadi makcik ambil insulin lah. Sebagai pesakit kencing manis, luka seperti kesan cakaran dan gelembung boleh berlaku di mana-mana bahagian badan. Namun, ia sering terjadi pada kawasan tapak kaki dan berisiko untuk menjadi lebih teruk. Tiba-tiba tu dia macam luka, dia berpudih sikit. Jadi makcik tak tahu ubat lah. Ingat tak apalah, tak tahu ubat.
pokoknya lama-lama tu dia apa ni borak lah, apa ni tadi makcik pergilah hospital. Apa ni tapi doktor tu kata kena buat operation. Jadi warded lah 2 hari 2 malam kat sana. Lepas lama jugalah nak baik tu. Lama. Dia memang kalau luka dekat kaki, kalau kencing manis ni dia lambat nak baik. Selain daripada mengawal pemakanan, Wan Hapsah juga tidak dapat lari daripada mengambil ubat dan juga insulin untuk mengelakkan tahap gula dalam darahnya meningkat. Bagaimanapun, rawatan insulin yang diambil memberi kesan sampingan terhadapnya seperti mengalami gula dalam darah yang menjadi rendah atau dikenali sebagai hypoglycemia akibat cara pengambilan yang salah. Yalah sekarang dah kena insulin. Doktor kata takut pergi ke buah pinggang, takut pergi ke jantung, ke hati. Jadi doktor suruh ambil insulin. Macam ambil sekali sehari je lah. Satu hari tu macam ambil insulin. Lepas tu doktor suruh makan ubat pula kan. Jadi macam ambil ubat pula. Pukul 1 malam kena hypo. Menggigil-gigil lah. Inilah perlu terpaksa lah kena minum air. Tahu gula lah. Kalau tak tahu gula tak boleh. Tahu gula baru setengah jam lepas pada tu barulah dia reda hypo dia tu. Kalau tidak teruk, menggeletar badan kita macam jantung kita tu bunyi, macam berbunyi jantung kita tu bila kena hypo tu. Lebih teruk daripada kena kencing manis. Kencing manis tinggi tak apa, jangan hypo. Hypo ni memang tak ada gula langsung. Memang Ternyata amat penting bagi kita untuk mengawal pengambilan gula serta pengambilan ubat-ubatan dengan cara yang betul. Itu dia pengalaman daripada Nenek yang bersama dengan kita, pengalaman seorang pesakit diabetes, dan ini yang kita nak kongsikan juga sebelum kita nak kongsikan kepada doktor tentang antara risiko-risiko lain tentang masalah kaki dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh sentuh tentang masalah hypoglycemia ini. Rata-rata dalam kalangan pesakit diabetik, mereka seringkali merasakan bahawa risaulah jangan gula tinggi sangat. Kena make sure gula tu rendah. Tapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan mereka ni, bila mereka dah ambil injection insulin ataupun dah makan ubat dan sebagainya, mereka tak peduli tentang keadaan gula mereka sampai-sampai boleh jadi hypo. Doktor boleh kongsikan tak apa antara risiko hypo ini? Yang hypo boleh jadi koma. Ini mengapa kalau pesakit ada kencing manis, terutama yang pakai insulin, kita akan panggil pesakit supaya ataupun caregiver dekat rumah untuk cek gula dekat rumah. Satu, mengapa nak cek adalah kerana target gula tu bergantung kepada individu. Secara for example, kalau sebelum makan, gula biasanya kita set agak 4,5 sampai 6. Tapi kadang ada pesakit yang set 5 sampai 7. Jadi insulin terapi ni perlu adjust sampai dapat target. Lepas makan 2 jam, biasanya adalah kurang pada 8. Jadi ada insulin dekat sini. Ya, boleh doktor tunjukkan? Ada 2 jenis. Kita terdapat ada segelintir pesakit ada salah faham dengan insulin. Mereka cakap kalau pakai insulin macam towards advanced stage, dia kencing manis akan lagi teruk. Lepas tu komplikasi akan lebih banyak, akan rosakkan buah pinggang. Itu semua salah. Jadi ada 2 jenis insulin kat sini. Ini ada insulin jenis human insulin yang biasa, dan ini ada satu insulin yang tadi ada yang skrip tu sudah ada tengok. Kalau kita cakap dengan yang ni, macam mana kita pakai? Ada satu perkara, ada mereka kata, ini adalah insulin pen dia, bukan yang suntikan jarum yang macam ambil darah. Itu lama zaman dahulu. Sekarang yang insulin pen yang baru sudah tukar dah. Jadi yang needle ni hanya 4 mm saja, tak sakit, tak sampai setengah sentimeter juga, no?
kawasan mana sebenarnya doktor yang sesuai? Sebab kadang-kadang bila kita biarkan mak-mak kita ni kan, dia pergi klinik sendiri, dia pergi jumpa doktor sendiri, jadi dia tahu nak cucuk kat mana. Tapi bila berlakunya keadaan ibu ataupun ayah kita ataupun ahli keluarga kita ni tak sihat dan sebagainya, memerlukan bantuan daripada caregiver, kita pun kena tahu sebenarnya kat mana kita nak perlu lakukan suntikan untuk insulin bagi ahli keluarga kita yang sakit ni. Kalau doktor boleh kongsikan kepada penonton. Biasanya boleh suntik dekat abdomen sini lah. Dua belah biasanya dekat umbilicus, 2 fingers breadth. Okey, Ya, masuk kat boleh. sini lah. Ya. Macam tu Okey. Lepas tu rotate. Jangan tempat yang sama lah. Jangan tempat yang sama. Tiap kali boleh rotate. Tempat yang berlainan. Ataupun dekat paha. Dan kat belakang. Biasanya sini senang kalau cucuk sendiri. Kalau boleh zoom ini. Sangat kecil kan. Kalau boleh kamera kita zoom. Okey. Doktor, kita tunjuk kat kamera yang ni. Kamera pun tak nampak. Sebab dia sangat halus. Sangat halus. Okay, doktor boleh pegang. Doktor boleh pegang, tunjuk. Okey. Kita nak tunjukkan sekali lagi. Alright. Okey. Jadi bila suntik, you boleh tengok dos sendiri, boleh adjust. Ini dos sendiri. Kalau cakaplah 4 unit, 8 unit macam tu. Lepas tu, alcohol swab, cuci dekat bahagian sini. Lepas tu cucuk masuk. Cucuk semua masuk. Lepas tu tekan. Lepas tu tekan. Kira sampai 10. Lepas tu ambil keluar. Slowly. Okey. Doktor, ini yang penting untuk kita kongsikan juga kepada penonton kita tentang dosnya. Dos. Kalau terlebih suntikan dan sebagainya, mungkin boleh menyebabkan hypo. Kalau mungkin doktor boleh kongsikan juga. Ya, betul. Dos ni kita boleh adjust bergantung kepada target. Tadi kita cakap kan, lepas makan kurang 8 atau sebelum makan breakfast ke lunch ke dinner adalah 4,5 sampai 6 secara purata. Setiap individu ada target gula yang berlainan. Kita akan set bergantung kepada komplikasi yang ada, komorbiditi yang ada. Jadi hypo tu macam mana tahu hypo? Tangan getak. Jantung debak kuat. Peluh banyak. Ada orang tua mungkin dia behavior bertukar. Dia tiba-tiba biasanya orang bagus, tiba-tiba dia marah you. Emosi tak stabil. Emosi tak stabil. Jadi ini kena pergi cepat cek gula. Gula biasanya kurang daripada 4 milimol per liter. Okey doktor, bila berlakunya keadaan ataupun situasi sebegitu, apa yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga? Ingatkan 15 darab 15. Okey. Maksudnya you ambil 15 gram karbohidrat dalam masa, lepas tu repeat balik gula dalam masa 15 minit. Apakah 15 gram karbohidrat? Biasanya setengah cawan, setengah gelas punya fruit juice. Ataupun 3 biji gula. Jadi sentiasa akan ada spare untuk pesakit kencing manis. 3 biji 3 biji gula. Ini 15 gram karbohidrat. Lepas tu cek balik gula 15 minit kemudian. Kalau sudah lebih 4, bagus. Tak payah repeat dah. Kalau masih kurang daripada 4, makan lagi 3 biji gula ataupun setengah gelas jus. Apa-apa jus pun boleh, doktor? Apa-apa jus pun boleh. Okey, doktor, saya nak ambil kesempatan ni daripada Siti Mak Ndak daripada Facebook kita. Ada soalan daripada beliau yang mana, adakah pengambilan suplemen dapat mengurangkan penyakit kencing manis? Kita dah kongsikan tadi. Kalau boleh doktor kongsikan kepada penonton. Ini tidak approve. Tidak sama sekali, doktor, ya? Ya, tidak dicadangkan. Apa antara implikasi kesan kalau mengamalkan suplemen? Ada banyak jenis suplemen dekat pasaran luar. Dia boleh campur hormon-hormon yang berlainan, boleh campur dengan suplemen yang kita kadang-kadang tak boleh dijangkakan. Jadi kalau saya sarankan supaya pesakit kencing manis dan juga ahli keluarga, kalau perlu datanglah jumpa pakar kencing manis dan pakar endokrinologi. Okey, doktor. Tadi doktor dah kongsikan insulin yang pertama. Kalau kita lihat, doktor ada bawa 2 jenis insulin. Jadi apa yang sebenarnya penonton-penonton kita perlu tahu dari segi amalan, penggunaan dan juga pengambilan insulin ini, doktor? Ini yang jenis pertama yang tadi share tadi. Dia perlu cucuk setengah jam sebelum makan. Kerana ini adalah yang masa yang diperlukan untuk insulin ini bertindak. Tapi ini beza dia adalah, you tak payah, kalau you nak pusing, you tak payah tukar yang dalam punya insulin. Ini jenis yang lebih canggih dah. You boleh cucuk bila you nak makan. 15 minit sebelum makan, semasa makan, dan even 15 minit lepas makan. Jadi boleh ada flexibility sedikit.
Dan ini risiko hypo adalah kurang dan dia boleh bertindak lebih cepat kan. Jadi dia boleh bertindak untuk kurangkan gula lepas makan dengan lebih berkesan. Okey. Maksudnya perbezaannya adalah yang ini lebih terbaru dan lebih memudahkan doktor ya. Okey. Dan kalau kita boleh bercakap mengenai kencing manis ni doktor kan ada kaitannya juga dengan mereka yang mengandung. Kadang-kadang yang mengandung ni dari situ sebenarnya bermulanya kencing manis. Bagaimana pula pengambilan gula dan juga kesan kepada kandungan tu doktor? Okey, kalau kencing manis masa mengandung ada 2 jenis. So sebelum mengandung sudah ada kencing manis, macam yang jenis kedua yang tadi kita cakap itu ataupun jenis pertama dan sekarang mengandung. Kalau macam ni yang kita tukar semua kepada insulin. Kalau sebelum ni cuba ubat makan, jadi tak kita berhentikan ubat insulin. Dan pemakanan agak sama, healthy plate yang kita cakap tu. Kalau ada kencing manis masa mengandung di mana kerana kandungan, bila mengandung dia hormon tinggi menyebabkan gula dalam semasa mengandung tinggi. Kita panggil gestational diabetes. Kalau macam ni juga sama healthy plate, tapi kita ada pesakit yang semasa mengandung, wanita mengandung, kita boleh track. Kadang-kadang dia boleh kawal dengan diet control saja. Kadang-kadang dia perlu insulin. Jadi kita kena tahulah kalau kita ada masalah tersebut, kita kena jumpa pakarnya. Doktor, kalau kita cakap tentang kencing manis ni, kebiasaannya ramai orang yang mengaitkan tentang masalah kaki. Luka di kaki yang suka nak baik, kadang-kadang ada yang terpaksa potong ibu jari kaki dan sebagainya. Ada juga dalam kalangan mereka yang mendapat infeksi-infeksi di organ dalaman tubuh badan mereka. Adakah ini disebabkan oleh kandungan gula yang terlalu tinggi ataupun bagaimana doktor? Bila ada diabetes dan kencing manis, saraf kaki boleh rosak. Jadi ini menyebabkan sakit kencing manis dia tak boleh sense kebas. Inilah awal symptoms untuk saraf dekat kaki yang rosak. Komplikasi dia adalah bila dia tak boleh sense luka, sampai luka tu sudah dapat nanah, jangkitan sudah menular, baru mereka tahu, baru datang hospital. Jadi perlu amputation, pemotongan kaki. Ini kita tak mau. Jadi sekali lagi sarankan kepada kencing manis dekat rumah sebenarnya boleh cek kaki. Sebenarnya tengok dekat celah-celah kaki sama ada jangkitan, kena pakai kasut yang berbalut dan kurangkan expose bila kena cek tapak kaki juga kerana ini tempat yang kita boleh sense sama ada kena luka macam tu. Tentang jangkitan, ya, pakai kencing manis kalau kawalan tak bagus ada lebih senang untuk dapat jangkitan. Jangkitan apa-apapun. Boleh ada nanah dekat badan, abses dekat hati ke, dekat buah pinggang ke, ataupun even COVID. Kalau kawalan tak bagus, boleh dapat COVID kategori yang lebih tinggi. Ya, lebih berisiko doktor. Lebih berisiko. Okey, dan saya relate kepada ibu saya kan kadang-kadang bermula dengan gigitan nyamuk je doktor kan, dia merebak dan merebak. Itu mungkin salah satu yang perlu kita lebih penjagaan dekat situ. Ya, kita kena tengok sama ada kawalan gula dia bagus. Okey. Doktor, mungkin ini yang perlu kita kongsikan dan tekankan kepada penonton-penonton kita bahawa mencegah itu sememangnya lebih baik daripada merawat. Yang merunsingkan kita kadang-kadang, adakah mereka rasa kalau saya dah kena diabetik ni, boleh ke saya sembuh? Adakah cara untuk merawat ataupun mengubatinya selain daripada ubat-ubatan ini, doktor? Boleh ke baik terus macam mana? Okey. Untuk peringkat awal, kalau you dapat detect peringkat awal, awal tu berapa awal? Biasanya 6 tahun. Kalau dapat intensive lifestyle, maksudnya boleh kawal kandungan kalori dalam badan sangat-sangat rendah, maka 800 kilokalori satu hari, memang kita boleh cuba reversekan diabetes ataupun kita cakap diabetes remission. Boleh teruskan cara hidup tanpa gula ataupun insulin. Ini memang bukti yang terbaru. Okey. Ini berita baik. Ya, betul, berita baik. Jadi perlu detect awal, pergilah buat saringan kalau golongan yang berisiko. Okey, buat saringan lebih orang kata mencegah lebih bagus kan, dan juga kita perlu kawal ataupun jaga kita punya gaya pemakanan dan sebagainya doktor kan. Okey, dan mungkin di hujung doktor boleh kongsikan tips dan juga nasihat kepada mereka untuk terus menjaga kesihatan yang mungkin sekarang ini kan kalau kita bercakap mengenai pemakanan dan sebagainya semua orang kata suka nak makan dan sebagainya, tapi perlu diingat juga untuk terus menjaga kesihatan. Okey. Satu adalah identifikasi awal, detection awal, kalau tahu you punya risk factor ataupun golongan berisiko. Dan kedua adalah bila selagi you tahu you ada kencing manis ataupun diabetes, kena cek sama ada yang 3 serangkai. Perlu jumpa doktor kerana kita boleh tolong you setkan target yang berlainan bergantung kepada you punya profile. Dan terutamanya kena ingat bila kita
rawat awal, kita boleh cegah komplikasi. Okey, itu yang paling penting. Kita rawat awal, kita boleh mencegah komplikasi-komplikasi yang seterusnya. Tapi sikit lagi doktor, kalau boleh dikongsikan kepada penonton, kalau macam kita ni lah kan dah berusia 35 tahun ke atas ataupun bagi golongan yang belum sampai umur 35 tahun tapi berisiko tinggi untuk mungkin mengalami masalah diabetes ataupun kencing manis ni, berapa kerap harus kita lakukan saringan itu sebenarnya doktor? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali sahaja. 1 tahun sekali tu kita ambil darah tu doktor? Ambil darah. Itu sahaja doktor Macam tu saja. Bermula daripada 35 tahun ataupun kita boleh buat awal kalau kita ada masalah keturunan dan sebagainya. You boleh buat awal kalau you ada masalah keturunan ataupun you sudah ada macam darah tinggi ataupun kolesterol, you kena check dah. Okey, kita kena pergi awal. Kita kena pergi buat itu. Temu janji. Okey, kami harapkan perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Lim Liling, Ketua Unit Penjagaan Diabetes dan juga pakar perunding endokrinologi Jabatan Perubatan PPUM ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda anda tentang betapa pentingnya kita ketahui tentang penyakit ini. Yang paling penting sekali apa yang Dr. kongsikan itu tadi, bagaimana cara untuk kita mengelaknya, dan bagi anda yang mungkin dalam tempoh 6 tahun mengalami masalah kencing manis ini, kalau anda berjumpa dengan doktor dan juga pakarnya, insya-Allah penyakit ini boleh dirawat dan juga diubati tanpa menggunakan ubat-ubatan. InsyaAllah, dan juga terus dapatkan rawatan anda segera. Baik, kita ingin berehat seketika. Sekembali selepas ini, kita ada DIY. Jangan ke mana.